rancangan pengambil alihan Gaza oleh rejim Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus suarakan kebimbangan terhadap rancangan rejim Israel untuk menduduki sepenuhnya semenanjung Gaza. Beliau memberi amaran rancangan itu akan memburukkan lagi situasi kemanusiaan di wilayah itu. Beliau menegaskan operasi ketenteraan besar-besaran akan meningkatkan risiko kebuluran dalam kalangan kanak-kanak serta menjejaskan akses rakyat kepada rawatan kesihatan. Ghebreyesus menggesa akses segera tanpa halangan kepada bantuan makanan dan perubatan, pembebasan semua tawanan serta gencatan senjata berkekalan. Rancangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu diluluskan Kabinet Israel pada Jumaat mencetuskan kecaman masyarakat antarabangsa. Ketika ini, perang di Gaza sejak Oktober 2023 telah meragut lebih 61,000 nyawa dan memusnahkan sebahagian besar wilayah tersebut. Majlis Kerjasama Teluk GCC tidak terkecuali beri amaran keputusan Israel untuk menawan sepenuhnya semenanjung Gaza menandakan fasa baru genosid di bumi bergolak itu. Ia ancaman langsung terhadap nyawa lebih 2 juta penduduk Palestin serta menggagalkan penyelesaian dua negara. Kenyataan itu mewakili pendirian GCC pada sesi tergempar Majlis Keselamatan PBB yang menyifatkan tindakan Israel sebagai pelanggaran jelas Undang-Undang Antarabangsa dan Piagam PBB. Blok berkenaan menggesa tindakan segera masyarakat antarabangsa untuk menghentikan pencerobohan, memastikan perlindungan rakyat Palestin, menjamin penghantaran bantuan kemanusiaan serta menyokong peranan UNRWA. GCC turut memuji usaha Qatar, Mesir dan Amerika Syarikat bagi mencapai gencatan senjata menyeluruh, melindungi orang awam, memudahkan pertukaran tawanan dan membolehkan pemulangan penduduk yang dipindahkan. GCC juga mengecam pelanggaran berterusan Israel di Baitul Maqdis dan tebing barat, termasuk penempatan haram, pemindahan paksa serta pencerobohan ke atas tapak suci Islam. Wakil Tetap China ke PBB Fu Chong menegaskan cubaan Israel menawan semenanjung Gaza mesti ditentang sekeras-kerasnya. Beliau menegaskan wilayah itu adalah hak rakyat Palestin dan tidak boleh dipisahkan daripada tanah Palestin. Kesan itu dibuat pada sesi tergempar Majlis Keselamatan PBB susulan kelulusan rancangan pengambil alihan bandar Gaza oleh Kabinet Keselamatan Israel. Fu menggesa Israel menghentikan operasi ketenteraan, mendengar suara masyarakat antarabangsa, membuka semua lintasan sempadan dan menarik balik sekatan terhadap bantuan kemanusiaan. Beliau turut menyeru negara berpengaruh bertindak adil bagi mendorong gencatan senjata serta mempercepat pelaksanaan penyelesaian dua negara selain menolak sebarang tindakan unilateral yang menjejaskan asas formula tersebut. Australia akan mengiktiraf Palestin September ini di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Anthony Albanese. Beliau berkata Australia akan mengiktiraf hak rakyat Palestin ke atas negara mereka sendiri berdasarkan komitmen yang diterimanya daripada pihak berkuasa Palestin. Australia juga akan bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa untuk merealisasikan perkara itu. Sebelum ini, Perancis dan Kanada merancang untuk mengiktiraf Palestin, manakala Britain akan melakukan perkara sama sekiranya Israel menangani krisis kemanusiaan di wilayah Palestin dan mencapai gencatan senjata. Keputusan negara-negara besar di blok barat tersebut bagaimanapun dikecam Israel dan menyifatkannya sebagai menyokong perjuangan Hamas. Dua wartawan Al Jazeera terbunuh dalam serangan udara tentera Israel yang menyasarkan khemah wartawan berkumpul di Hospital Al-Shifa di Gaza City. Turut terbunuh dua juru kamera agensi berita antarabangsa itu.
serangan itu menerima kecaman hebat daripada kumpulan yang memperjuangkan kebebasan media. Tegas mereka, wartawan mesti dilindungi bawah undang-undang antarabangsa. Insiden membunuh wartawan Al Jazeera bersama 3 rakan sekerjanya itu disifatkan sebagai serangan terancang oleh Israel. Asharif, 28 tahun, terbunuh pada hari Ahad selepas khemah wartawan yang terletak di luar pintu utama hospital itu diserang. Wartawan terbabit cukup terkenal dan kerap melaporkan secara meluas situasi semasa kawasan konflik khususnya di utara Gaza. 13 maut dan hampir 10,000 penduduk wilayah Gansu dipindahkan selepas hujan lebat luar biasa mencetuskan banjir kilat. 30 lagi dilaporkan hilang. Rakaman memaparkan kemusnahan kediaman dan jalan raya dengan operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Hujan lebat yang bermula Khamis lalu menenggelamkan wilayah Yuzhong dan memerangkap kira-kira 4,000 penduduk. Presiden Xi Jinping mengarahkan usaha menyelamat dilipat gandakan. Pakar meteorologi berkata punca kejadian berlaku disebabkan perubahan iklim. Pihak berkuasa Jepun mengarahkan jutaan penduduk di barat daya negara itu berpindah susulan hujan lebat yang menyebabkan banjir dan tanah runtuh. Beberapa penduduk dilaporkan hilang. Rakaman di wilayah Kumamoto menunjukkan rumah, kedai dan kenderaan ditenggelami air sedalam 1 meter, manakala sungai yang melimpah merosakkan jalan dan menghanyutkan kenderaan. Agensi Meteorologi Jepun merekodkan hujan setinggi 37 cm dalam tempoh 6 jam di Bandar Tamana, angka tertinggi pernah dicatat di kawasan itu. Lebih 3 juta penduduk menerima arahan atau amaran pemindahan, termasuk 384,000 penduduk di Kumamoto di bawah tahap amaran tertinggi. Antara insiden dilaporkan seorang lelaki di Bandar Kosa hilang selepas tanah runtuh berhampiran rumahnya, manakala penyelamat cuba membantu warga emas yang terperangkap di Misato. Di Fukuoka, 2 penduduk dilaporkan hilang selepas dihanyutkan arus deras. Gempa bumi berukuran 6.1 skala mengikut skala Richter menggegarkan Sindirki di wilayah Balıkesir, barat Turki. Gegaran turut dirasai di beberapa buah bandar termasuk Istanbul dan destinasi pelancongan popular Izmir. Datuk Bandar Sarkansak memaklumkan kira-kira 10 bangunan runtuh di Sindirgi yang merupakan pusat gempa, termasuk sebuah bangunan 3 tingkat di pusat bandar. Katanya 4 daripada 6 penghuni bangunan 3 tingkat itu berjaya diselamatkan, manakala usaha menyelamatkan 2 lagi mangsa masih diteruskan. Gegaran turut menyebabkan bangunan dan masjid musnah, namun tiada kematian dilaporkan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Turki, gempa berlaku pada pukul 7.53 malam waktu tempatan dengan gegaran susulan dilaporkan berukuran antara 3.5 hingga 4.6 mengikut skala Richter. Turki terletak di atas beberapa garisan sesar geologi yang telah menyebabkan bencana besar sebelum ini. Pada Februari 2023, gempa bumi yang melanda kawasan di barat daya negara itu telah meragut sekurang-kurangnya 53,000 nyawa dan memusnahkan Antakya, tapak kota purba Antioquia. Pada awal Julai lalu, satu gegaran berukuran 5.8 mengikut skala Richter di rantau yang sama telah menyebabkan 1 kematian dan 9 orang cedera. Semua rakyat Malaysia di Turki disahkan selamat selepas gempa bumi berukuran 6.1 magnitud melanda wilayah Balıkesir pada Ahad. Kedutaan Besar Malaysia di Ankara dan Konsulat Jeneral di Istanbul terus berhubung dengan komuniti Malaysia di kawasan terjejas. Lebih 70 gempa susulan direkodkan dengan gegaran turut dirasai di Istanbul, Bursa dan Izmir. Kementerian Luar menasihatkan rakyat Malaysia agar waspada, mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan dan mendaftar dengan perwakilan diplomatik. Gempa tersebut meragut sekurang-kurangnya 1 nyawa, seorang wanita berusia 81 tahun yang meninggal dunia selepas diselamatkan di Sindirki.
Crystal Palace lakar kejutan menundukkan Liverpool 3-2 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus merangkul gelaran juara Piala Perisai Community. Kedua-dua pasukan sebelum itu terikat 2-2 dalam aksi penuh. Pertembungan berlangsung di Stadium Wembley menyaksikan Liverpool tampil garang meledak jaringan pembukaan Saul minit keempat hasil rembatan penyerang baru Hugo Ekitike sebelum Jean-Philippe Mateta menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti pada minit ke-17. Bagaimanapun, kegembiraan Palace tidak kekal lama selepas pertahanan The Reds. Jeremy Frimpong bijak memanfaatkan peluang untuk meletakkan pasukan mendahului 2-1. Masuk babak kedua, Ismail Assar meniup semangat kebangkitan Palace dengan jaringan penyamaan dan membawa perlawanan ke penentuan penalti. Penjaga Palace, Dean Henderson yang juga bekas pemain Manchester United, muncul wira menafikan 3 sepakan Liverpool, masing-masing daripada Muhammad Salah, Harvey Elliott dan Alexis McAllister, memastikan trofi sulung musim baru menjadi milik skuad dari London itu. Sementara itu, pengendali Crystal Palace Oliver Glasner menyifatkan sokongan padu penyokong sebagai pencetus kebangkitan pasukan. Our fans deserved it in the same way because they are always supporting us from the beginning until the end. Even today when we were down, they're always pushing the team forward, and there's a great connection, and at the end we all were rewarded, and this is what then stays forever. Pengurus Liverpool Arne Slot pula berpendapat anak buahnya tidak bernasib baik. But it felt to me that in the 78th minute that was their second big chance of the game. But in general there were not many chances because they went to a low block. We had a lot of ball possession, and but after the 2-2 they had, so it needs maybe a little bit of adjustment defensively at the moment because we don't concede a lot of chances, but we do concede goals at the moment. Dunia 10 berakhir di sini. Saksikan parakan di Medellin, Colombia yang mempamerkan gubahan bunga berwarna-warni. Malaysia Madani Rakyat di Santuni. Assalamualaikum dan selamat malam.